wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih saya ucapkan kerana sudi datang ke sesi kaunseling kita pada hari ini. Sebelum kita mulakan sesi kaunseling, boleh kita mulakan dengan bacaan Furqan Al-Fatihah. Okey. Sebelum kita mulakan sesi kaunseling, saya perkenalkan diri saya dululah. Nama saya Halimatul Azmah binti Samsudi dan Cik boleh panggil saya Cik Azmah ke ikut keselesaan. Saya merupakan kaunselor pelatih Cik pada hari ini. Dan boleh Cik perkenalkan diri sedikit? Okay, nama saya Siti Nur Anissa. Boleh panggil saya Nisa. Nisa. Umur saya 23 tahun 23 dan tahun. saya tinggal di Kota Baru, Kelantan. Okey, Cik Anissa dan lebih selesa saya panggil dengan panggilan Nisa. Okey, Cik Nisa datang ke sini dengan apa? Tumpang kawan. Tumpang kawan, Alhamdulillah. Cik Nisa bagaimana hari ini, sihat? Sihat? Okay, Alhamdulillah sihat. Apa perasaan Cik Nisa dapat join sesi kaunseling pada hari ini? Gembira. Gembira. Selain tu? Gembira dan teruja lah. Gembira dan teruja, Alhamdulillah. Cik, kalau boleh saya tahu, Cik Nisa pernah join mana-mana sesi kaunseling sebelum ni? Tak pernah. Tak pernah. Okey, Cik Nisa sekarang masih belajar atau bekerja atau penganggur? Yang saya seperti saya cakapkan sebelum ni, yang saya bukan pelajar UC. Maaf. Cik dah bagi tahu saya yang Cik ni bukan pelajar UC. Pelajar UC tahun 3 kos kaunseling. Tahun 3 kos kaunseling dan Cik pun dah tahun 3 kos kaunseling. Jadi mesti Cik tahu bagaimana sesi kaunseling itu dijalankan. Ya. Okay, dan Cik juga pernah join mana-mana sesi kaunseling sebelum ni? Sebelum ni, untuk sebelum ni saya tak tahulah itu sesi kaunseling ke tak. Sebab masa saya sekolah saya pernah join banyak sesi juga sebab saya ada masalah disiplin. And then masuk universiti ni pun yang saya kata saya tak pernah join sesi kaunseling, tapi untuk sesi kaunseling individu ni lah. Yang sebelum-sebelum ni saya pernah secara kelompok, tapi secara individu ni baru first time. Okay, tak apa. Saya nak jelaskan baliklah apa itu kaunseling, bagaimana sesi kaunseling itu dijalankan. Untuk pengetahuan Cik Nisa, sesi kaunseling terbahagi kepada dua, iaitu sesi kaunseling secara individu dan sesi kaunseling secara kelompok. Kita sekarang berada dalam sesi menjalankan sesi kaunseling secara individu di mana saya sebagai kaunselor adalah bertanggungjawab untuk mendengar, memahami serta membimbing Cik Nisa mencari jalan penyelesaian atau langkah-langkah ke arah positif. Dan Cik Nisa sebagai klien adalah berhak untuk menceritakan segala apa isu yang membelenggu kepada saya dan kita sama-sama berbincang mencari solusi yang lebih baik. Okey, dan yang kedua ialah mengenai etika masa yang mana sesi kita pada hari ini akan berlangsung selama 30 ke 45 minit dan mungkin akan berlanjutan. Kita tengok isu apa yang Cik Nisa nak sharekan. Dan yang ketiga ialah mengenai etika kerahsiaan yang mana saya sebagai kaunselor adalah terikat dengan kod etika lembaga kaunselor yang memerlukan saya untuk menjaga kerahsiaan klien. Jadi Cik Nisa bebas untuk menceritakan segala isu kepada saya dan isu tu hanya di bilik ni saja, hanya kita berdua saja dan tidak akan di-share kepada pihak ketiga kecuali berlakunya dua keadaan di mana saya mendapati Cik Nisa ingin berniat ingin mencederakan diri Cik Nisa atau orang sekeliling, atau Cik Nisa mempunyai niat untuk membunuh diri, maka saya terpaksa membawa isu Cik Nisa ni kepada pihak yang lebih bertanggungjawab untuk kita sama-sama bantulah Cik Nisa. Dan keadaan yang kedua di mana saya mendapati isu Cik Nisa ni terlalu kritikal dan saya tidak dapat selesaikan atau saya tidak dapat mencadangkan langkah-langkah, maka saya akan share kepada third party, iaitu seperti kaunselor profesional lah, untuk kami sama-sama bantu atasi benda tersebut. Okay, jadi dan tambahan sesi kita pada hari ini adalah saya rekod untuk tujuan pembelajaran saya lah. Dan Cik Nisa tak perlu risau kerana video recording tu hanyalah untuk tujuan pembelajaran sahaja. Okay, jadi Cik Nisa jelas atau mungkin Cik Nisa ada apa-apa pertanyaan? Tak ada. Okay, tak ada. Jadi Cik Nisa dah bersedia untuk kita mulakan sesi pada hari ini?
Ya. Jadi kita mulakan sesi. Boleh saya tahu apa tujuan atau matlamat sebenar Cik Nisa datang ke sesi kaunseling pada hari ini? Matlamat saya nak luahkan apa yang saya tentang. Jadi matlamat Cik Nisa hanya datang ke sesi ni hanya untuk meluahkanlah, men-share, berkongsi masalah kepada saya. Okey. Dan kalau boleh saya tahu apa isu ataupun konflik yang membelenggu diri Cik Nisa menyebabkan Cik Nisa datang ke sesi pada hari ini? Apa yang saya nak kata kat sini macam ada segi maaf Cik Nisa, boleh kuatkan sikit suara? Mungkin dari segi kita panggil personality saya yang terlalu yang tidak menyenangkan orang sekeliling, dan saya juga tidak senang dengan personality saya. Sebab mungkin saya terlalu, kita panggil saya dah, kita panggil menilai diri saya ni macam mana. And then saya banyak terlalu banyak kita panggil overthinking, secara berfikiran secara berlebihan tentang permasalahan yang tak terjangka tapi dah dijangkakan oleh saya. Okey, dapat saya rumuskanlah. Tujuan Cik Nisa datang ke sesi ni adalah untuk share live Cik Nisa yang Cik Nisa sebenarnya kurang jelas lah bagaimana personality Cik Nisa kan. Dan Cik Nisa rasakan benda tu bagi efek lah terhadap orang sekeliling. Orang sekeliling Cik Nisa kata macam orang sekeliling pun tak senang dengan personality Cik Nisa, betul? Bukan personality saya ni, saya spesifikkan dari segi overthinking dan overthinking yang menyebabkan saya kekalutan. Okey, saya faham. Yang Cik Nisa ni sebenarnya mengalami isu overthinking lah, terlalu memikirkan masa depan dan sebagainya, dan itu membagi efek lah kepada diri Cik Nisa, betul? Ya. Kalau boleh saya tahu, sebelum tu kalau boleh saya tahu, Cik Nisa datang ke sesi kaunseling ni hari ini sama ada sukarela ataupun mungkin dibujuk ataupun mungkin ada mana-mana paksaan? Saya datang dengan sukarela. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi Cik Nisa pun saya banggalah sebab Cik Nisa pun dah sedar akan situasi tersebut, dan Cik Nisa sendiri secara sukarela ingin datang ke sesi ni untuk dapat guide lah, dapat support macam mana untuk Cik Nisa handle dengan benda overthinking tu kan. Okey, kalau boleh saya tahu bagaimana emosi overthinking tu membagi efek kepada Cik Nisa sehingga kan Cik Nisa rasa benda tu terlalu berat lah untuk Cik Nisa handle? Saya boleh tekan kepada 3 perkara, iaitu dari segi emosi, pemikiran saya dan tindakan saya. Contohnya kalau saya terlalu overthinking benda yang tak terjangka lagi tapi dah saya dah fikirkan, tindakan saya lebih kalu dah, lebih cemas. Dan cemas saya tu mungkinlah saya akan mempengaruhi orang lain sekeliling saya, sebab mungkin saya tak boleh duduk diam, tak boleh macam introvert punya, saya mungkin pergi bergerak ke sana ke situ. Pada masa yang sama juga emosi saya juga terganggu sebab kita tak senang kan dengan diri kita ni. And then kita sebenarnya nampak orang tenang pun, kita pun nak tenang juga tapi tak mampu nak tenangkan diri. Jadi ini ganggu dah dari segi emosi saya, dan pemikiran saya pun jadi macam nak buat assignment juga tu, saya boleh buat assignment tapi terlalu pack dalam otak ni sehingga nak buat tu dalam sekaligus. Okey, saya faham apa yang dapat saya simpulkan melalui apa yang Cik Nisa share. Yang Cik Nisa sedarkan emosi overthinking tu sehingga kan Cik Nisa boleh bahagikan kepada mengikut 3 bahagian lah, iaitu bagi yang pertama efek kepada emosi Cik Nisa lah yang menyebabkan overthinking tu, menyebabkan Cik Nisa ni risau terlampau-lampau kan. Yang kedua membagi efek kepada tindakan Cik Nisa sehingga kan Cik Nisa tak boleh kawal benda tu, sehingga kan kadang-kadang Cik Nisa rasa dia bagi tidak menyenangkan lah orang sekeliling Cik Nisa. Okey, yang ketiga ialah membagi efek kepada mental Cik Nisa, seperti Cik Nisa ni stres, akan berlakunya stres, akan berlakunya Cik Nisa okey ke? Okey, seperti berlakunya stres dan sebagainya lah. Kalau boleh saya tahu pada Cik Nisa lah, daripada skala 1 sampai ke skala 10, Cik Nisa rasa
Cik Nisa punya emosi overthinking tu berada pada tahap mana? Untuk masa sekarang berada pada tahap 9. Agak berat juga tu. Okey, tak apa. Mungkin dengan selepas Cik Nisa luahkan apa yang Cik Nisa nak share kat saya, mungkin akan menurunkan skala stres tersebut. Okey, kalau boleh Cik Nisa share bagaimana Cik Nisa menjalankan rutin harian. Sebab Cik Nisa ada share yang Cik Nisa ni macam susah lah nak handle emosi overthinking tu. So macam mana Cik Nisa handle rutin harian Cik Nisa? Seperti Cik Nisa juga seorang student ada tugasan, assignment dan sebagainya. Dan mungkin Cik Nisa juga sebagai seorang remaja dan sebagainya, nak bersosial dengan kawan-kawan dan sebagainya. So macam mana Cik Nisa manage benda tu sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang kawan lah, kalau ikutkan, kalau katakan. Untuk assignment tu apabila saya overthinking, rasanya kalau saya overthinking saya tak ada permasalahan. Sebab bila saya nak contoh bila saya overthinking, saya akan siapkan assignment tu dengan awal. And then kawan-kawan saya tu kata kat saya ni jenis kalut, cemas. So saya tak kisah yang benda tu dia orang kata saya ni kalut ke apa. Yang pasti assignment saya siap, and then assignment tu berjaya. And then dia orang pun dapat hasil. Bukan saya seorang dapat hasil, sebab kita bekerja bukan secara individu, tapi kita bergrouping, kitanya berkumpulan. So tak jadi masalah bagi saya, sebab reflect dia macam saya nak buat kerja awal kan. Saya buat set awal kan. Cuma nampaklah saya tu kalut. Mungkinlah orang sekeliling saya ni macam kita panggil tak senang lah dengan sikap saya yang terlalu kalut, yang menyebabkan dia orang pun macam dah lama lagi nak siapkan awal kenapa. Cuma orang sekeliling lah, dari segi pandangan orang sekeliling saya tu macam tak selesa lah dengan kekalutan saya gitu. Okay, bagi saya okey je. Bagi Cik Nisa okey, tapi pandangan Cik Nisa terhadap orang sekeliling lah yang tak senang tengok Cik Nisa berkelakon seperti tu. Okay, apa yang dapat saya simpulkan yang Cik Nisa rasa overthinking tu tak memberi kesan sangat pun kepada diri Cik Nisa, tetapi orang sekeliling tu dia macam mengambil berat lah akan tingkah laku Cik Nisa. Kenapa macam Cik Nisa pernah share yang kenapa dia orang tegur Cik Nisa ni kalut dan sebagainya kan. So boleh kalau boleh Cik Nisa share lah macam mana cara dia orang tegur Cik Nisa tu. Adakah dari sudut yang positif atau negatif? Kedua-duanya lah. Kedua-duanya. Jadinya dia semakin memotivasikan Cik Nisa ataupun mungkin menjatuhkan semangat Cik Nisa. Dia ada pros and cons lah. Kiranya kalau overthinking yang prosnya, baiknya dari sudut positifnya, kita boleh lihat saya masih awal, so macam dia orang tak risau. So cuma dekat cons dia tu orang sekeliling lah macam tak selesa, sebab nak buat kerja dalam keadaan yang macam dia orang pun tak bersedia. Masih lagi nak kita panggil nak enjoy dahulu, macam nak bersenang-senang dahulu, kena relax. Sebab kata dia orang, kita ni kena relax, not to be overboard macam tu. Tapi jangan terlalu berfikir secara berlebih-lebihan. Maksudnya kat sini dia orang sebenarnya risau lah tengok tindakan Cik Nisa yang tak senang, macam kekalutan Cik Nisa yang ni kan, yang overthinking ni. Dan Cik Nisa sedar benda tu, tapi Cik Nisa rasa benda tu tak memberi kesan sangat lah kepada diri Cik Nisa. Kalau boleh saya tahu, sejak bila overthinking ni berlaku? Selain daripada disebabkan oleh tugasan assignment dan sebagainya, mungkin ada sebab lain? Overthinking ni sejak saya masuk EDC lah. Sebelum ni saya tak overthinking sangat. Tapi masuk tahun 1 saya dah overthinking banyak. Saya nak buat kerja dalam sekaligus, buat kumpul banyak-banyak, lepas tu buat dalam satu tugas. Satu hari tu kena siapkan, contohnya ada 4 assignment tu, 4 assignment tu nak bergerak sekali, nak siapkan. Dan dapat disiapkan dalam masa yang Cik Nisa? Tidak lah. Tidak. Cuma nak kata sini, kita hanya nak menyusahkan diri saja. Maksud Cik Nisa? Maksud saya macam kalau fikir banyak-banyak, tak payah ingat kita panggil kampung halaman macam ni, kita tak hausik lah. Faham. Lepas tu kita fikir ke assignment tu. Apa yang dapat saya simpulkan lah, punca, kalau dapat salah satu punca Cik Nisa mempunyai emosi overthinkingnya adalah
disebabkan untuk menghindarkan Cik Nisa ni daripada fikirkan kapur halaman, homesick dan sebagainya. Okay, kalau contohnya Cik Nisa dah siapkan assignment tu kan, adakah Cik Nisa akan bagi reward lah dekat diri, contohnya pergi berjalan-jalan ke, pergi makan-makan ke dengan kawan, ataupun Cik Nisa still saya bila dah siap, saya berehat lah sebab rasa badan saya terlalu letih. tak ada macam report dengan kawan keluar ke apa? Ada, kalau macam kalau nak berehat, berehat. Kalau nak enjoy nak bersesia tu, tengok keadaan mood dan situasi juga. Baguslah apa yang Cik Nisa lakukan tu. Ya, bagus kita macam mempunyai coping skill yang tersendiri. Mungkin cara Cik Nisa macam tu, cara saya macam ni kan. Kita berbeza-beza. Mungkin Cik Nisa dengan siap assignment tu, Cik Nisa berehat-berehat. Sambil berehat tu contohnya Cik Nisa layari internet ke YouTube dan sebagainya. Mungkin tu cara coping skill Cik Nisa. Okay, kalau saya macam pergi bersia-sia ke dan sebagainya lah. Kalau boleh saya tahu, semasa Cik Nisa menyiapkan assignment tu, dalam proses menyiapkan assignment tu, adakah overthinking tu memberi kesan lah terhadap assignment Cik Nisa? Bagi saya, overthinking saya tu, saya tak kisah saya overthinking terhadap assignment. Sebab macam saya tak kisah. Maksudnya saya kumpul-kumpul, contohnya saya ada 5 assignment nak siapkan dah sekaligus. Saya buat sikit-sikit, separuh. Saya bukan macam buat. Tapi mungkin orang lain kan berbeza, orang lain macam kena fokus satu. Saya boleh lah kalau nak macam 5 tugasan tu saya buat sikit-sikit. Okay, apa yang dapat saya simpulkan yang sebenarnya Cik Nisa sedar yang overthinking Cik Nisa tu tak memberi kesan sangat lah terhadap assignment Cik Nisa dan sebagainya kan. Tapi Cik Nisa rasa benda tu membuatkan orang sekeliling Cik Nisa kurang senang lah dengan tingkah laku Cik Nisa. Saya selesa je dengan tingkah laku saya. Tapi saya bila saya dengar kawan-kawan saya kata saya ni kalut dan cemas tu, dia orang kata macam tu sebab dia kata macam bagi saya, pandangan saya macam dia orang tak sesuai lah untuk pekerjaan saya ke, untuk bidang saya ambil ni ke. Betul, faham yang Cik Nisa sebenarnya okey je dengan emosi overthinking tu. Cuma Cik Nisa kurang senang lah dengan kawan-kawan sekeliling yang mengata Cik Nisa sebegitu kan. Kalau boleh saya tahu apa perasaan Cik Nisa semasa kawan-kawan bagi kata-kata sebegitu? Perasaan sedih lah. Sedih bagaimana tu? Sedih lah sebab dia orang bercakap macam tu, macam cemas ni, kau ni kalut ni, kau ni. Maksudnya dia orang tak tahu apa yang kita alami, tapi dia orang judge macam tu. Sebab saya tak tahulah macam mana penilaian dia orang. Mungkinlah dia orang menilai dari segi luaran saja, tapi tak pernah tanya dari segi dalaman dan permasalahan yang dihadapi oleh saya sendiri. And then pernah tak dia sama-sama kita panggil bantu saya ke, tak juga. Macam lebih kepada menilai kat luar dah cukup. Berbanding kita mendalami personality orang tu supaya kita lebih faham setiap tindak tanduk dia buat. Maksudnya Cik Nisa kurang senang lah dengan kata-kata kawan-kawan tu yang mengatakan yang hanya menilai dari segi luaran. Dia orang tak tahu macam mana perasaan Cik Nisa, apa masalah-masalah yang membelenggu Cik Nisa dan sebagainya. Dia orang hanya nampak Cik Nisa ni overthinking disebabkan assignment dan sebagainya sahaja macam tu. Bukan assignment, tak semestinya assignment. Dari segi banyak hal juga. Kalau apa pun dia tak tahu, tapi dia orang hanya melihat kekalutan saya di luar, tapi dia orang tak pernah tanya apa yang berlaku. Dan macam itulah sebab saya tahulah mungkin dari segi stigma masyarakat kita pun tak terlepas daripada apa pemikiran pandangan orang luar, sebab kita pun sendiri tak boleh baca pandangan orang. Tapi kita boleh fahamlah apa yang dia orang cakap, apa, and then cara pandangan dia orang terhadap kita. Kita boleh fahamlah apa yang dia orang nak bagi signal kepada kita kan, isyarat kepada kita. Apa yang dapat saya simpulkan lah yang sebenarnya emosi negatif tu Nisa rasa macam biasa lah, macam emosi yang biasa. Cumanya kata-kata penilaian rakan-rakan sekeliling, kawan-kawan sekeliling tu yang membuatkan Nisa tak senang dengan benda tu. Rasa sangat membagi efek negatif lah kepada diri Cik Nisa. Dan adakah Cik Nisa rasa benda tu menaikkan semangat atau mungkin menjatuhkan semangat Cik Nisa untuk melakukan eksperimen?
menjatuhkan lah. Sebab bila dia cakap macam tu, saya macam dah cubalah nak relax, nak berehat macam tenang. Tapi saya ada dah cuba inisiatif saya sendiri. Kalau boleh share apa macam saya minum air ke, ataupun macam buat jadual ke susunan apa kerja nak siapkan yang terlebih dahulu, yang perlu ditambahkan, yang submit macam due yang sebelum yang untuk assignment yang perlu submit lambat lagi tu, lambat due date lagi tu, mungkin saya perlu KIP dulu, nanti saya perlu pada yang utama. Cuma nak tunjuk kita ni tenang depan orang itu susah lah. Boleh nak tenang tapi macam kena slow. Okay, apa yang saya dapat simpulkan lah apa yang Cik Nisa share. Saya tengok Cik Nisa ni bagus sebenarnya. Dah jumpa dah cara coping skill, macam mana nak atasi overthinking tersebut. Cuma yang terkesannya disebabkan kata-kata negatif lah rakan-rakan sekeliling. Pada awal-awal tadi saya ada tanya, adakah emosi overthinking ni memberi efek lah kepada Cik Nisa, dan Cik Nisa kata emosi overthinking ni tak memberi efek sangat, cumanya disebabkan rakan-rakan sekeliling yang menilai itu yang membuatkan Cik Nisa down, rasa tak ada semangat dan sebagainya. Dan Cik Nisa ada share yang kalau boleh Cik Nisa nak kawan-kawan Cik Nisa tu tahu yang Cik Nisa ni tahu tahu kalau boleh ambil selidik dululah apa masalah di sebalik kekalutan tersebut dan sebagainya. Kalau Cik Nisa boleh share, kalau Cik Nisa selesa lah, mungkin Cik Nisa boleh share apa lagi yang membuatkan Cik Nisa mempunyai pemikiran overthinking selain memikirkan memikirkan tugasan dan sebagainya. Mungkin disebabkan overthinking masa depan ataupun pengalaman lalu dan sebagainya. Overthinking saya ni dari segi masa depan tu memanglah saya tak ada masalah untuk diri saya sendiri terlalu overthinking, tapi macam penat dekat otak lah sebab nak berfikir secara lebih mendalam lagi. Benda tu tak berlaku tapi nak fikir mendalam lagi. Orang lain cuba nasihat saya supaya saya lebih tenang lagi buat susunan jadual ke apa ke. Cuma kat situ tak ada lah sebab benda tu dah disemai dalam diri saya, dan nak diubah tu mungkinlah saya kata dah tadi mungkin masa. Cuma overthinking saya tu pada diri ni mungkin saya boleh balancekan lagi, boleh saya seimbangkan lagi. Cuma orang sekeliling, cuma saya fikirkan orang sekeliling saya lah yang tak senang ni. Apa yang saya dapat faham lah daripada apa yang Cik Nisa share, yang Cik Nisa pun sendiri sedar yang emosi overthinking tu memenatkan otak Cik Nisa kerana terpaksa memikirkan banyak perkara dalam satu masa, dan kawan-kawan sekeliling Cik Nisa pun sedar benda tu. Mungkin sebab tu dia orang ambil berat ke, sebab tu dia orang tahulah dia orang sedar ke tak. Dia orang sedar, sebab tu dia orang cuba untuk cuba untuk menasihati Cik Nisa. Mungkin kata-kata dia orang tu yang membuatkan Cik Nisa terasa, ataupun mungkin kata-kata dia orang tu terlalu terlalu direct lah, terlalu tak ada berkias, tak ada kiasan dan sebagainya, mungkin menjejaskan emosi Cik Nisa. Kalau boleh Cik Nisa share, mungkin ada hal lain yang membuatkan Cik Nisa overthinking lah selain daripada assignment. Cik Nisa ada share tadi yang Cik Nisa ambil inisiatif untuk memikirkan benda-benda assignment dan sebagainya kerana untuk elakkan daripada homesick, untuk elakkan teringat kampung halaman. Mungkin Cik Nisa boleh share macam mana hubungan Cik Nisa dengan adik-beradik lain. Adik-beradik saya je semua okey. Dia tengok dia memang tahu saya ni kekalutan. Cuma kan bila saya ambil bidang kos saya ni, kita tak boleh nak jadi kalut sebab sebab saya pun dengan bidang yang saya ambil ni pun mengganggu dari segi pemikiran saya lah. Sebab macam boleh ke saya pun terfikir, boleh ke kita ni overthinking. Bagi saya rasa senang, tapi orang sekeliling saya tak rasa senang dengan perbuatan saya, tingkah laku saya.
And then nak jadi bila saya dah ambil course ni, mungkin saya perlu tenang. Macam tak perlu banyak berfikir. Cuma berfikir tu dari segi masa depan. Selain pada assignment juga saya berfikir tentang family. Benda yang tak berlaku lagi tu saya dah berfikir. And then dia memberi kesan kepada kita panggil otak saya macam nak asyik berfikir je. Maksudnya kalau dalam tidur pun, contohnya kalau saya minta siap lagi, saya berfikir termenung. Kalau saya terlalu penat tu, baru saya stop berfikir and tertidur. Tapi penat lah macam tu. Okey, apa yang dapat saya simpulkan lah yang Cik Nisa ni cubalah cubalah untuk mengatasi emosi overthinking tu. Sebab Cik Nisa sedar yang ambil bidang kaunseling ni tak boleh nak overthinking dan sebagainya. Kita just kena relax dan sebagainya. Dan saya ada tanya soalan tu 2 kali dan Cik Nisa, saya nampak Cik Nisa cuba mengelak lah daripada menjawab pertanyaan tersebut. Saya ada tanya selain daripada Cik Nisa overthinking disebabkan assignment, homesick dan sebagainya, mungkin Cik Nisa boleh share apa lagi yang membuatkan Cik Nisa overthinking selain daripada memikirkan masa depan, assignment dan sebagainya. Mungkin Cik Nisa pernah ada pengalaman yang menyebabkan Cik Nisa overthinking dan sebagainya. Saya tak ada masalah sebab saya selesa je overthinking ni. Sebab saya tak selesa bila orang sekeliling saya tak selesa. Overthinking saya ni banyak hal. Contohnya overthinking assignment tu macam biasa sebab saya student. Lepas tu overthinking saya terhadap family, macam benda macam family, abang sakit, macam dah kalah lah. Padahal abang tu sakit sikit je. Mungkin daripada situ Cik Nisa pernah ada pengalaman lah. Contohnya kenapa Cik Nisa, mungkin Cik Nisa sedar kenapa Cik Nisa ni terlalu risau terhadap abang tersebut. Risau sebab perangai saya lah. Sebab perangai saya yang macam terlalu risau tu sebab macam kan benda tu kan macam kecil je, saya jadi besar kan. Benda tu kecil saya jadi besar. Abang tu sakit biasa je. Contohnya demam. Saya dah ingatkan dia macam demam panas pipi ke apa ke. Lepas tu kalau dari segi pandangan kawan, kawan dah bagi pandangan negatif pada dia. Tapi saya dah besar-besarkan dia dah biar dia dah kutuk aku dah dia dah bash aku dah macam mana kawan aku. Faham. Kalau boleh apa yang saya faham lah, yang Cik Nisa ni sebenarnya overthinking tu macam-macam benda, tak ada spesifik lah kalau ikutkan. Tapi yang main pointnya lebih kepada assignment lah. Tapi bagi Cik Nisa benda tu biasa, tapi Cik Nisa kurang senang sebab orang sekeliling bagi kata-kata negatif kepada Cik Nisa. Dan kalau boleh saya tahulah, kenapa Cik Nisa rasa kata-kata kawan-kawan tu sangat membagi efek lah kepada Cik Nisa? Kenapa Cik Nisa rasa benda tu negatif kepada Cik Nisa? Sebab dia orang adalah kawan yang kita panggil, saya kurang kawan. Jadi saya perlu support daripada support members. Jadi family masing-masing sibuk. Jadi saya perlukan kita panggil attention. Kawan bagi support. Bila sedih kawan bagi support. Jadi it's look like macam kita kena pandai-pandai lah kawan dari segi emosi. Sebab kita nak kawan dengan orang pun, kita bukan nak ikut hal kita seorang. And then kita perlu consider dari segi semua hal, perasaan, tindakan kita dan pemikiran kita. Saya tak kisah pun kalau saya ni overthinking saya ni efek pada diri saya, tapi orang sekeliling saya ni taklah aku. Sebab saya macam dia orang tak senang. Sebab tu saya fikir dia orang kurang senang tu menyebabkan saya pun perlulah ubah diri saya ke arah yang lebih positif lagi. Mungkin dia orang boleh terima saya seadanya lah. Jadi kalau boleh saya dapat tambah lah, Cik Nisa, adakah Cik Nisa berasa risau takut dia orang tinggalkan Cik Nisa? Saya tak risau pun dia orang tinggal saya, tapi nak kata situ we want to be a support member. Saya nak ada support member sebab kalau dia orang tinggal pun tak apa. Kiranya ada kawan yang masih
kita Sudi panggil lah, sudi. yang sudi yang Mendengar. terima kita seadanya. Saya ada, cuma jauh daripada sini. And then kat sini kita nak survive, kita nak sama-sama menelaah kan, sama-sama nak berjaya. That's why we need help from the members or friends. Jadi bukan saya seorang. Contohnya kalau nak pandai, bukan nak pandai seorang-seorang. Dia ajar orang lain macam tu. Tapi kadang-kadang kekalutan saya tu dinampak bagi kawan-kawan tu nampak macam Negatif lah. negatif side. Cuma saya nak bagi tahu dia orang Sebenarnya yes. Saya sebenarnya Cik Nisa sayang nak dia orang berjaya sama-sama macam tu ke? Dan kalau boleh saya tahu Cik Nisa pernah ke luahkan benda ni, contohnya saya kata contohnya saya sayang awak ni sebab tu saya Tak pernah. Tak pernah. Dan Cik Nisa ada niat ke nak buat benda tu? tak Kenapa? Kalau boleh Cik Nisa share kenapa? malu lah saya buat macam tu. Malu. Okay, mungkin Cik Nisa boleh slow talk. Contohnya Cik Nisa berkias ke. Contohnya Cik Nisa bagi kalau saya boleh saya cadangkan, Cik Nisa boleh bagi gula-gula ke. Awak ambil lah gula-gula ni. Kata kenapa tiba-tiba bagi saya gula-gula? Saya ni sayang kat awak contohnya. Saya tak nak kehilangan awak. Saya bukan sweet talker. Mungkin Cik Nisa boleh cuba. Saya jenis orang macam tak ada sweet talker. Saya jenis orang yang suka berlawak-lawak ke. Mungkin dengan lawak jenaka Cik Nisa boleh selitkan unsur-unsur romantik, sweet-sweet dan sebagainya. Oh, saya pernah buat tapi ada certain kawan bertimbang, certain kawan macam geli aku bunyi macam tu. Dan mungkin Cik Nisa boleh tengoklah kawan tu jenis bagaimana. Kalau kawan tu jenis yang jenis selotok, Cik Nisa boleh selotok dengan dia. Kalau kawan ni jenis kasar, Cik Nisa boleh selitkan unsur-unsur lawak senda gurau dan sebagainya. Okay, dari segi family pula, yang Cik Nisa ni ada Cik Nisa share yang Cik Nisa ni kadang-kadang risau dengan abang. Contohnya abang tu demam sikit je tapi Cik Nisa risau melampau-lampau. Kalau boleh dan saya ada tanya, adakah Cik Nisa risau sebab takut kehilangan abang dan sebagainya. Kalau boleh Cik Nisa share lah, apa perasaan Cik Nisa ketika datang overthinking tersebut? Selain risau, takut kehilangan abang dan sebagainya, mungkin Cik Nisa ada pengalaman ke kehilangan seseorang dalam hidup? Memang saya ada pengalaman tapi saya dah sebati benda tu. Kiranya benda tu kalau dah lama, dah move on dah. Betul ke? Cik Nisa pasti ke? Dia kena move on lah. Adakah dia tak ada bagi efek kepada personality tingkah laku Cik Nisa tahu? Oh, personality memang dah bagi efek. Tak semestinya kalau macam saya kehilangan kedua-dua ibu bapa, dia memang bagi efek kepada saya. Tapi nak kata situ macam saya kata we know each other, and then saya Move on and then members ada macam hikmah lah ada sebalik. jadi tak jadi masalah bagi saya buat benda tu. Macam walaupun rasa macam kadang-kadang macam sedih sebab dia emosi kita ni tak stabil. Kadang-kadang suka terlebih gembira ataupun kita sedih terlebih sedih ke apa. Kena seimbang. Betul. Apa yang saya dapat simpulkan kan, Cik Nisa ni dah sedar dengan emosi overthinking tu. Dan Cik Nisa kata biasalah kita ni manusia lumrah, manusia ni emosi berbeza-beza, kadang happy, kadang sedih dan sebagainya. Dan kalau boleh saya tahu pada pandangan Cik Nisa, apakah langkah-langkah yang Cik Nisa pernah lakukan atau mungkin berniat untuk lakukan ketika berhadapan dengan emosi overthinking tersebut? Bagi saya banyakkan berehat, dapatkan rehat yang secukupnya. And then overthinking saya ni biasanya saya tak makan ubat. Saya makan ubat macam penenang macam tu ke, ubat yang jenis macam Panadol ke, macam tu lah, yang lebih kepada kita panggil merehatkan minda dan macam kerehat minda, macam berehat lah. Sebab saya sebenarnya susah nak tidur kan. Jadi dengan makan ubat ke apa macam tu lah. And then kalau tak pun saya biar orang sekeliling saya tu nampak saya okey, saya lebih banyakkan buat jadual lah. And then buat jadual tu macam lebih kepada sistematik, biar orang nampak lebih sistematik. And then ada cara saya, memang cara saya tu berkesan lah. Cik Nisa okey ke sekarang ni? Sebab saya nampak Cik Nisa macam okey je. Okay, baguslah apa yang Cik Nisa dah cuba lakukan, seperti minum air masak, bawa bertenang, buat jadual dan sebagainya. Saya tak minum air masak
Kau Cik Maksudnya Nisa saya kata rehat. mulai masak banyak-banyak ke? Ada sebelum ni Cik Nisa pernah kata yang Cik Nisa cuba cook benda tu dengan minum air masak banyak-banyak. Saya buat kadang-kadang gitu. Kadang-kadang mungkin Cik Nisa boleh cuba lagi sampai Cik Nisa rasa bertenang. Dan kalau boleh saya tahulah, pernah ke Cik Nisa share, kalau contohnya Cik Nisa ada masalah ke, ada isu dengan siapa-siapa, pernah ke Cik Nisa share, ada Cik Nisa share ke benda ni dekat kawan-kawan sekeliling atau family? Tak. Kalau boleh tahu kenapa? Saya suka pendam. Suka pendam. Bagi pada pandangan Cik Nisa lah, adakah sifat suka pendam tu bagi efek kepada diri Cik Nisa atau Cik Nisa melihatnya dari side yang positif? Kadang-kadang benda yang boleh pendam lah. Benda yang tak boleh pendam saya luahkan. Itu je. Benda yang boleh pendam dan benda yang tak boleh pendam hanya inilah, hanya luahkan lah. Sebab tu dia ada awal sesi tu saya dah kata sebab saya ni termeja dan saya nak jumpa kaunselor pada hari ni. Kalau yang contohnya yang kalau tak boleh pendam luahkan tu, boleh saya tahu apa perasaan Cik Nisa selepas meluahkan isu ataupun masalah yang Cik Nisa ada tu? Rasa lega. Rasa lega. Kalau Cik Nisa tak dapat luahkan tu macam mana? Itu tak apa sebab benda tu saya biasanya tulis dekat nota je. Contoh, kalau boleh Cik Nisa bagi contoh lah, macam mana situasi yang membuatkan Cik Nisa tak boleh nak share benda tu? Saya kalau situasi yang tak boleh share dengan orang lain, saya tulis kat nota. Itu je. Dan benda yang saya boleh luahkan, saya luahkan. Macam tu. Dan benda tu saya seimbangkan lah. Tidak terlalu memendam, tidak terlalu meluahkan lah contohnya. Maksud saya seimbangkan lah dari segi emosi saya. Bagus. Dan contohnya kalau saya dapat tambah lah, antara langkah-langkah yang boleh Cik Nisa cuba ialah Cik Nisa boleh listkan apa yang bermain di kepala Cik Nisa. Contohnya assignment lah contohnya. Yang pertama assignment ni nak siapkan yang ni. Boleh luahkan segala apa yang Cik Nisa ada dalam otak tu, boleh luahkan dalam satu kertas. Macam bagi notebook lah. Dan Cik Nisa kata yang Cik Nisa tak kisah pun dengan overthinking tu, tapi Cik Nisa tak senang dengan kata-kata negatif yang Cik Nisa rasa orang sekeliling Cik Nisa tu tak senang, tak suka lah dengan tingkah laku Cik Nisa. Dan mungkin Cik Nisa boleh cuba meluahkan dekat dia orang yang aku sebenarnya sayang awak, tapi saya memang tak nak kawal sifat ni. Saya harap awak dapat terimalah saya seadanya. Mungkin Cik Nisa boleh cuba. Ya, insyaAllah. Sebab saya tengok Cik Nisa, melalui penceritaan Cik Nisa, saya dapat rasa yang Cik Nisa ni sayang lah dengan kawan-kawan, tak nak bagi efek, tak nak bagi dia orang risau lah dengan tingkah laku Cik Nisa. Dan saya sedih lah selepas mendengar luahan hati Cik Nisa. Okey, mungkin Cik Nisa boleh cuba untuk luahkan dekat dia orang yang Cik Nisa ni sayang, nak sama-sama berjaya dan sebagainya. Okey. Dan Cik Nisa ada nak tambah apa-apa? Bagi saya tak ada lah. Okey, kalau boleh saya tahu lah, daripada skala 1 sampai ke skala 10, selepas Cik Nisa luahkan isu, share segalanya ni, Cik Nisa rasa skala tu berada pada tahap mana? Untuk skala apa ni? Skala emosi overthinking tu. Emosi overthinking tu mungkin berada pada tahap 9. Alhamdulillah lah, tadi kalau kita tengok 9 kan, ni dah berturun lah 3. Okey, bagus. 5 dah berturun 5. 9 tadi Cik Nisa daripada kata 9 sekarang ni 5. boleh lah 5. So dah berturun lah 3 stage. Beza itu ke? Beza stage. Okey, jadi Cik Nisa ada apa-apa lagi nak tambah? Sebab kita pun dah jumpa langkah-langkah yang Cik Nisa boleh ada, saya rasa tak ada. Okey, kalau boleh saya buat kesimpulan lah sikit. Yang tujuan Cik Nisa datang ke sesi ni adalah lebih kepada share pasal live Cik Nisa, yang Cik Nisa rasa Cik Nisa ni ada overthinking dan Cik Nisa rasa overthinking tu tak membagi efek pun kepada Cik Nisa. Cumanya Cik Nisa rasa orang sekeliling tu yang bagi kata-kata negatif tu yang menjatuhkan semangat Cik Nisa untuk terus bersemangat study dan sebagainya. Dan Selain daripada overthinking disebabkan assignment, Cik Nisa juga overthinking disebabkan masa depan dan sebagainya. Dan Cik Nisa sedar sebab
Cik Nisa sedar yang kita hanya manusia biasa, tak boleh nak lari dengan lumrah manusia ni, tak boleh nak lari dengan emosi-emosi negatif, emosi-emosi positif dan sebagainya. Dan kita juga ada apa? Dan Cik Nisa juga ada mencadangkan beberapa langkah yang boleh Cik Nisa cuba lakukan, dan saya ada tambah baik lagi lah antara langkah-langkah yang Cik Nisa boleh lakukan nanti. Okey. Dan kalau Cik Nisa tak ada apa-apa lagi, kita tutup sampai di sini sajalah sesi kita pada hari ini, sebab saya rasa masa pun sudah mencukupi. Jadi Cik Nisa ada apa-apa lagi nak share ke, nak tanya? Tak ada dah. Okey, saya rasa sampai di sini sajalah sesi kita pada hari ini. Sebelum tu saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana Cik Nisa sudi datang ke sesi kaunseling pada hari ini. Walaupun tak banyak lah yang kita dapat, Cik Nisa dapat pada hari ini, mungkin sebersedikit input yang boleh Cik Nisa tambah baik lagi. Okay, dan juga kalau Cik Nisa nak share apa-apa masalah lagi ke, kita boleh bawa isu tersebut kepada next sesi. Jadi Cik Nisa boleh hubungi saya kalau kita buat appointment untuk sesi yang seterusnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerana sudi datang ke sesi kaunseling kita pada hari ini. Terima kasih.